Kalau dia mungkin sudah banyak tahun pandai memakai pampers, namun dengan wajah selembut itu, dia lebih kelihatan seperti seorang adik padaku. Adik sangat. Segala sudah aman. Hidup tiada ketakutan. Assalamualaikum. Korang bersama dengan aku, Wool aka Dr. Wool dalam segmen Comic Surgeon. Aku nak ucapkan terima kasih kat korang semua sebab masih setia menonton video-video daripada channel GGTV. Dan untuk video kali ni, aku nak ajak korang, jom sama-sama dengan aku, kita sambung bedah cerpen yang bertajuk Awet siri kedua. Siri kedua? Siri pertama dah selesai. Untuk korang yang tak watch lagi siri pertama, korang kenalah watch dekat video yang sebelum ni. Untuk cerpen siri kedua ni, kat mana korang boleh baca? Korang bolehlah dapatkan dalam majalah Gila-Gila episod 822 ataupun baca terus secara online di web apps GG Comics. Jadi sebelum aku mula bedah cerpen Awet siri kedua ni, aku akan flashback sikit apa yang terjadi dekat siri pertama. Dekat siri pertama, kalau korang yang dah tengok, kalau korang yang dah baca, dekat siri pertama ada seorang watak lelaki ni, dia baru lepas tengok wayang. Dia ketika pulang matanya ngantuk, dia mula mencari warung untuk segarkan mata dia lah, untuk minum-minum. Ketika kat warung, dia terpaksa share kerusi dan dekat situlah bermulanya perkenalan dia dengan seorang awet yang bernama Syakila ni. Jadi kat situ Syakila ni dia menyatakan masalahnya dia lari daripada rumah. Tapi kenapa dia lari daripada rumah, aku pun tak tahu sebab aku pun tak baca lagi kat siri kedua. Jadi kalau korang nak tahu apa yang terjadi dekat Syakila ni, jom kita start bedah cerpen ni. Sebelum aku mula bedah cerpen ni, macam biasa, aku akan kenalkan siapa penulis dan siapa pelukis dia. Penulis untuk cerpen Awet ni adalah daripada Mat Romeo ataupun lebih dikenali sebagai Adi Al-Hadi. Dan pelukis untuk cerpen Awet ni adalah daripada Bro Joe atau lebih dikenali dengan nama sebenarnya Johan. Jadi aku dah kenalkan siapa pelukis, siapa penulis dia. Jadi jom kita start bedah cerpen ni. Betul ke awak lari dari rumah kerana dipaksa berhenti sekolah? Dekat line pertama tu, korang dah tahu dah kenapa dia lari pada rumah. Dia lari pada rumah sebab dia dipaksa berhenti sekolah. Dan kenapa dia nak berhenti sekolah? Dan siapa yang suruh dia berhenti sekolah? Jom kita teruskan. Lah, berapa kali nak tanya? Abang ni masih tak percaya pada saya ke? Bukan. Dah tu, aku diam. Terperangkap namun aku tidak pula menggelabah. Realitinya, aku tanya semula soalan itu kerana tidak percaya dengan apa yang diceritakan semasa di warung. Tetapi kerana aku memang sudah habis modal. Sudah tidak tahu apa yang patut ditanya. Kalau abang nak saya ulang cerita tu pun boleh. Alright. Saya ni lari dari rumah sebab dipaksa berhenti sekolah. Adapun tujuan nak diberhentikan itu adalah untuk membolehkan saya berkahwin dengan seorang jantan yang dipilih oleh bapa saya sendiri. Katanya dan waktu berkata begitu, suaranya ditekan-tekan sedikit. Nampak sangat dia pilih aku. Kalau ya pun buat apa lari? Susah-susah sangat, kahwin sajalah. Puaskan hati mak bapak, balasku. Dia merengus. Mujurlah dia cantik. Jadi rengusan itu sedap juga didengar. Adalah sedikit ciri kemanjaan. Tapi kalau dia tidak cantik, aku rasa rengusan itu kedengaran buruk, sumbang dan ada ciri-ciri hendak kena sepak. Aku tidak tahu apakah yang tersembunyi di sebalik rengusan itu. Apakah dia sakit sebab aku masih tidak faham terhadap keadaan dirinya? Atau mungkinkah rengusan itu sekadar pernyataan rasa kecewa seorang anak terhadap sikap orang tuanya? Abang cakap senanglah. Cuba abang jadi saya. Takkan abang sanggup. Dah tu, kalau budak jantan tu bagus, alright lah juga. Ini tidak. Giginya pun tidak sama panjang. Macam mana gigi tak sama panjang? Aku pun tak boleh bayang. Dia kerja apa? Bank. Alright lah tu. Taklah lekeh sangat. Ini bukan soal leki tak leki bang, tapi soal hak.
Saya ada hak untuk tentukan masa depan saya. Dari kecil lagi ada cita-cita. Apa pun saya mesti berusaha capai cita-cita itu dulu. Lepas tu nak kahwin ke, nak beranak ke, saya dah tak kisah. Hak apa pun aku tak tahu. Hak tui lah kot aku rasa. Aku diam semula, hanya mata terkelip-kelip menahan silau neon dari papan-papan tanda perniagaan di kiri kanan jalan. Abang pun tahu, kami orang perempuan ni tak macam kaum lelaki. Orang lelaki dah beranak pinak pun masih boleh belajar. Orang perempuan payahlah sikit. Mula-mula kahwin kena layan lelaki. Lepas tu sibuk pula melayan anak. Jadi manalah ada masa untuk belajar. Kali ni aku terpaksa mengangguk. Spontan aku teringat kisah emakku sendiri. Kata mak, sejak budak-budak lagi dia berangan-angan di hari dewasanya dia hendak menjadi ustazah. Tetapi kalau belum pun dia sempat ambil 4 tanawi, keluarga ayahku masuk meminang. Entah ilmu apa ayah kau pakai, pinangannya tak semena-mena diterima. Mulanya mak nak bantah juga. Sayang kat pelajaran, tapi kerana takut ayah kau minum racun ke, gantung diri ke, mak akhirnya mengalah. Begitu cerita ni yang didengar daripada emak suatu ketika dulu. Kata mak, mulanya dia berharap selepas berkahwin, peluangnya untuk terus belajar akan terbuka. Mak ingat, mak nak belajarlah dah 2-3 orang tok guru di kawasan berdekatan. Lepas tu bila dia ada ilmu sikit sebanyak, mak nak cuba-cuba mengajar di sekolah Arab dekat kampung itu. Pendek kata, kalau tak dapat jadi ustazah sepenuh masa, setengah masa pun jadilah. Namun impian emak tidak sampai ke mana-mana. Urusan rumah tangga itu kemungkinan dia mencapai impiannya itu. Bagaimanapun, mujurlah bila sudah tua sedikit seperti sekarang ni, kesempatan menjadi ustazah kembali terbuka. Dengan perkataan lain, emak aku sekarang ni memang dah jadi ustazah. Bezanya dia ustazah yang tidak mengajar orang. Sebaliknya setakat ini, tugasnya ialah membebel suruh ayahku semayang. Aku mati-mati ingat mak dia jadi ustazah. Rupanya mak dia menjadi ustazah dekat bapak dia je. Kalau macam tu, lebih kurang lah dengan mak aku. Mak aku pun ustazah juga. Ustazah kepada bapak aku dan aku. Aku tahu Syakila pun silap-silap langkah akan menjadi seperti mak aku. Tambahan pula dia tu cantik. Kalau aku jadi lelaki dia pun belum tentu aku benarkan dia keluar bilik. Apatah lagi hendak benarkan dia berulang alik ke kelas untuk belajar. Hish, tidak sanggup aku. Buatnya ada jantan lain berkenan tak ke haru. Dia tak benarkan keluar bilik. Aku ingat kan tak bagi keluar rumah. Keluar bilik pun tak bagi. Teruk jantan ni. Jadi awak nekatlah tak mau balik ke pangkuan keluarga. Tanyaku dan aku pun tidak tahu macam mana perkataan pangkuan itu boleh keluar dari mulut. Bunyinya formal betul. Macam bunyi Tok Penghulu hendak merasmikan balai raya. Lah, yang tu pun abang nak suruh saya ulang juga ke? Kalau macam ni, eloklah abang pergi cari tape recorder, rakam cakap saya. Lepas tu kalau ada apa-apa soalan, tekan tape tu je. Lepas tu abang dapatlah jawapannya. Kalau tak puas hati lagi, nak tahu apa-apa ke, pakai tape tu aja. Senang cerita. Perempuan ni pun satu hal. Engkau dah lah stranger. Engkau dah lah naik kereta dengan stranger. Lepas tu, engkau boleh pula nak peli-peli lelaki ni. Kod-kod lelaki ni jenis baran ke apa ke. Dia bengang dengan kau sebab asyik peli-peli dia. Last sekali dia kenakan kau. Dan bagi akulah, perempuan ni satu hal. Kau nak lari rumah, kau mesti kena ada plan. Ini kau lari rumah daripada Teluk Intan ke KL. Dekat siri pertama dia cakap dia bawa RM17 dia datang KL. Kau tengok mana otak dia. Lain kali nak lari rumah apa, pergilah cari rumah kawan ke, at least ada orang yang kenal kau, ada orang yang boleh tengok kau, ada orang yang boleh jaga kau ke apa, daripada kau merayau dekat KL tak tentu hala ni, jumpa dengan stranger ni, entah baik ke tidak. Kan? Jom kita sambung lagi. Lagi sekali aku rasa mukaku macam hendak terbakar. Pada masa yang sama aku jeling dia. Mujurlah lawa. Kalau tidak harus tentu juga aku terajang dia keluar dari kereta. Dia kenyang mulutnya yang lancang dan celupa tu menyodok rumput di tepi jalan. Lancang dan celupa? Betulkah itu sifatnya? Entahlah. Yang jelas dan pasti aku tidak terluka dengan kelancangan dan keceluparannya itu.
Malah kalau hendak dikira, itulah sebab kedua kenapa aku tertarik padanya. Sebab pertama, apa lagi, dah tentulah sebab lawa. Kan? Bagi aku, lelaki ni pun taklah ikhlas sangat pun nak tolong perempuan ni. Sebab dia tolong pun sebab lawa. Kau bayang kalau orang tua ke, kan, ataupun lelaki ke yang tak tolong, aku tak rasa lelaki ni tolong. Aku ni sejak sebelum jadi lagi memang baik dan jujur. Cok. Kat situ je aku dah boleh dapat baca dia ni memang tak ikhlas. Mana ada orang baik dengan jujur mengaku dia baik dengan jujur. Betul tak? Jadi dengan jujur juga aku akui bahawa sejak saat pertama melihat dia terpacak di tepi meja tadi, hatiku dah bukan setakat lain macam, sebaliknya dah jadi bermacam-macam. Terpegun beruk dibuatnya. Mujur jugalah aku ni sudah akhir balik. Kalau budak-budak agaknya jam itu juga air liur sudah menitik-nitik. Satu-satunya faktor yang mempertahankan proses syok aku kepadanya ialah bila melihat roma mukanya yang masih agak keanak-anakan. Jadi muka budak perempuan ni dia masih budak-budak lah muka dia, kan. Belum nampak matang lagi. Tubuhnya memang sudah alright. Sudah berlekuk-lekuk di sana sini. Dah berlekuk-lekuk accident ke apa perempuan ni. Tingginya pun kira alright juga. Kalau lapik kursi sudah lama tinggi dengan almari. Tapi sayang, mukanya belum menampakkan ciri-ciri kewanitaan. Kalau dia mungkin sudah banyak tahun pandai memakai pampers, namun dengan wajah selembut itu, dia lebih kelihatan seperti seorang adik padaku. Adik sangat. Jadi, aku benarkan dia duduk. Aku tanya dia. Aku layan dia. Semuanya dengan naluri keabangan. Dan naluri itulah sedikit sebanyak membantu mengurangkan seleraku padanya. Abang sangat. Kalau tidak, entahlah, silap-silap malam tu adalah orang kena sondol di halayak ramai dan lepas tu adalah jantan kena tangkap di halayak ramai. Bila mula berbual dengannya, aku menjadi semakin tertarik. Gaya bercakapnya yang berani, tegas dan bersahaja itu sekaligus mendorong aku mengkelaskannya sebagai gadis yang luar biasa. Dia nampaknya bukan setakat tidak teragak-agak, malah juga berani berterus terang. Bayangkanlah bila aku bertanya nama dia sejurus selepas kami mula berbual, dia terus menjawab dengan memberitahu nama penuh dan menyebut bintinya sekali. Tidak cukup dengan itu, dia ditanya pula aku, abang nak tengok IC ke? Apa lagi cepat-cepat aku menggeleng. Lagi pun buat apa tengok IC? Kalau tengok yang lain tu okey lah juga. Lelaki ni gatal teruk. Tapi bagi aku, perempuan ni bukanlah jenis berterus terang. Bagi aku, dia jenis lurus bendul. Ada beza kat situ. Lurus bendul dengan terus terang lain. Keretaku terus bergerak perlahan-lahan, pusing-pusing sekitar Kuala Lumpur kerana tidak tahu ke mana hendak menghala. Pi balik, aku berlega di jalan yang sama. Sambil berpusing-pusing steering, aku cuba-cuba juga ajak dia berbual. Tetapi selepas beberapa kali terkena, aku putuskan untuk mengelak daripada bertanya bab-bab yang ada kaitan dengan latar belakangnya. Bukan apa, takut terulang soalan yang sama, soalan yang boleh menyebabkan dia mengutuk dan memeli aku lagi. Dalam begitu pun, aku sebenarnya terus pening. Hatiku terus meronta-ronta, terus tertanya-tanya ke mana hendak ku bawa mangkuk yang satu ni. Kau tengok, kau suka perempuan ni, lepas tu kau bagi dia mangkuk. Nampak sangat kau tak jujur macam kau cakap tadi tu. Kau tak ikhlas macam kau cakap tadi tu. Untuk beberapa ketika, soalan-soalan itu tidak berjawab. Aku betul-betul buntu, sesekali aku membebel-bebel. Marah benar dia pada taukin yang satu ni sebab pandai-pandai mengajak awet itu balik. Akal lelaki ni lebih pandai daripada lelaki ni aku rasa. Akal dia pun marah sebab bawa awet tu balik. Tapi aku tak boleh juga hendak menyalahkan diri sendiri. Bila aku tanya Syakila, lepas ni awak nak pergi mana? Dan dia menjawab, entah. Aku terus jadi serba. Membiarkan gadis secantik dia merayau-rayau tanpa haluan di KL dini hari buta begitu bukanlah langkah yang bijak. Lainlah kalau dia jantan, anjing pun malas nak menyalak. Aku elok je anjing kejar.
Ini tidak, dia perempuan. Dah tu cantik pula. Sesungguhnya Kuala Lumpur tidak pernah berlaku adil dan tidak pernah bersimpati pada perempuan secun dia. Dia mungkin boleh tidur di mana-mana kaki lima, tetapi dah boleh agak apa akan terjadi. Dijamin 100% dia tidak akan dapat lena. Kalau tidak budak-budak motor, dah tentu ada mana-mana jantan gila yang mengganggunya. Ngapa tak cari kawan? Tumpang tidur sehari dua. Tu yang aku terfikir tu. Kan? Malas lah bang. Hari tu memang saya tumpang satu kawan. Dia tinggal kat kampung baru. Oh, dia dah ada tumpang kawan. Tapi tiap-tiap malam dia bawa balik jantan. Rimaslah saya yang jantan tu pula bila tengok saya, macam bapak nak rogol anak. Ngeri bang. Dah tu awak cabut, dia mengangguk. Habis takkan nak terus-menerus merayap macam ni sampai bila? Dia diam dan saat itulah aku tengok air mukanya berubah sedikit. Bertitik tolak dari situlah aku buka mulut dan pelawa dia ikut aku balik. Mulanya dia menolak. Tetapi mungkin kerana di wajahku ini terpancar bibit-bibit kejujuran. Jujur sangat. Akhirnya dia terima juga. Dia ikut aku ke kereta masuk dan bertitik tolak. Dari situ pula lah aku mula pening kepala. Aku tidak tahu ke mana hendak bawa dia. Aku boleh bawa dia balik ke rumah, tapi aku tidak berani jamin keselamatannya. Kawan-kawan serumah aku memanglah alright, tapi aku ni tak berapa nak alright. Kalau di rumah aku nanti, takkan nak suruh dia tidur di ruang tamu. Dia tu tetamu, dan tetamu mesti dihormati. Lagipun ruang tamu rumah sewa aku tu bukanlah senonoh sangat. Biawak pun mungkin tak gamak nak tidur. Jadi hendak tak hendak aku kena bagi dia tidur dalam bilik. Tetapi takkan hendak biarkan dia bersendirian dalam bilik tu. Dia tu tetamu. Hendak tak hendak aku kena temankan dia. Lepas tu takkan hendak suruh dia tidur atas katil. Aku tidur di bawah. Tak acilah layan tetamu macam tu. Dan bila sudah tidur sekatil, aku tak jamin. Baka aku ni bukan boleh harap sangat. Untuk itu, demi kebaikan dirinya dan demi keselamatan diriku, aku putuskan untuk tidak membawanya balik rumah. Oh, Alhamdulillah. Selamat kau perempuan. Lagipun aku kena respect juga kawan-kawan serumah. Apa kata mereka kalau tutup aku bawa balik awek ke rumah malam-malam buta. Lainlah kalau aku bawa balik 3-4 orang. Lepas tu pasing pada mereka seorang seekor. Bawa ke hotel. Ada sekali dua aku terfikir hendak selesaikan masalah dengan cara itu. Tetapi apa bezanya bawa balik ke bilik dan bawa balik tidur hotel. Silap-silap dek kerana bawa ke hotel lagi cepat budak tu beranak. Hendak tinggalkan dia seorang di hotel pun tak boleh. Mana tahu apa-apa terjadi, tentu aku terpaksa turut tanggungjawab. Paling tidak pun tentu aku dulu dicari orang. Laki ni beraya nak bawa balik lah, bawa pergi hotel lah. Apalah susah sangat. Apa kata kau bagi je duit belanja kat dia, kan? Hantar je dia balik rumah. Kan senang. Aduh. Dah 3-4 round berlega kat jalan ni. Apa hal bang? Tadi kata nak balik. Soal itu menyebabkan aku kembali mengalih perhatian pada Syakila yang bersandar selesa di sebelahku. Tak ada apa-apa. Saja nak borak-borak dengan awak dulu, balasku. Borak apa? Saya tengok abang asyik diam je. Apa pula diam? Bukankah kita berbual tadi? Itu tadi, tapi lepas tu abang terus mati kutu. Tak adalah. Abang mengantuk sikit. Kalau dah mengantuk, jomlah balik. Terperangkap juga aku dalam keadaan tak tahu nak jawab tu. Aku sempat juga mengalihkan perhatian ke arahnya. Tangannya yang tersidai di pehanya sendiri tu kujeling sekali. Putih cis. Mujurlah manusia dijadikan berbibir. Kalau tidak, saat itulah adalah orang air liurnya mencurah-curah turun menimpa perut. Perempuan ni pun bagi aku masalah juga. Dah dia pula ajak lelaki tu balik. Macam-macam hal. Jadi setakat itu sajalah cerpen awek siri kedua ni. Dan cerpen ni bukan tamat dekat siri kedua je, masih ada siri lagi. Kalau korang nak tahu apa yang terjadi kat siri ketiga, korang kenalah nantikan dekat video seterusnya. Untuk cerpen ataupun komik yang lain, korang bolehlah dapatkan kat dalam web apps kami, iaitu GG Comics. Dan macam biasa, sebelum aku akhirkan video aku ni, aku nak ingatkan korang, jangan lupa subscribe channel GG TV dan hit button like untuk terus support kami. Stay tuned guys.
Hidup tiada ketakutan.